Alfia Studio. Alhamdulillah, hari ini pagi Jumaat, banyakkan berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyakkan bersedekah, jangan lupa Rauf begini kempen wakaf. InsyaAllah sallallahu alaihi Muhammad, bantulah pakat-pakat bantu madrasah untuk kempen kulipan dana madrasah kita dah start projek kita tu. Jadi sangat-sangat kita memerlukan duit untuk banyak kontraktor sebenarnya. Alhamdulillah sallallahu alaihi Muhammad. Dan pada pagi ini kita akan sambung pengajian kitab kita Bahrul Mazi setiap Jumaat. Dan sebelum kita baca kitab Bahrul Mazi, kita akan tengok dulu kitab Martabat Ilmu dan Ulama. Kita masih berada dalam adab-adab menuntut ilmu yang ke-8. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kitab karangan Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki. Adab yang ke-8, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa yanbaghi an yukthira min as-salawati was-salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min at-tasbih. Perbanyakkanlah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada tasbih kepada Allah SWT. Banyak menuntut ilmu kena banyak selawat. Tu kalau kita lupa selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar banyak. Kita untung orang mengaji ni dia selalu ulang selawat. Pasal apa? Pasal bila kita duduk dalam pengajian, guru kita tu dia akan banyak selawat. Bahkan dia akan sebut nama Nabi, dia akan sebut hadis Nabi. Maka kita akan automatik banyak berselawat pasal kita akan sambut perkataan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Kan? So kita akan, melainkan kita tak jawab lah. Bila duduk dalam kelas pekat lena nak jawab sana. Kan? Lena. Ini cerita bukan kat sini lah. Cerita kat tempat lain. Dia pantang dia masuk kelas, dia mengantuk, tak tahu pasal apa. Lepas tu bila tak duduk dalam kelas, cerah je mata. Dia rahmat turun. Rahmat turun tu dia kan bila para sahabat pergi perang, esok tu nak perang Badar, perang yang lain. Allah bagi mengantuk lena tu bangkit segak untuk pergi perang. Jadi dia kata, Ustaz, kami ni bila duduk dalam kuliah tu Allah bagi lena tu. Allah bagi lena sebelum perang. Ini tengah perang lena ni. Jadi subhanallah. Jadi kita sendiri kena banyak selawat. Dan untungnya bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita sendiri pun perbanyak, kita sendiri pun jadi banyak selawat sebab kita menyambut perkataan selawat daripada guru kita yang mengajar. Sama ada dia baca hadis ke, dia boleh sebut nama Nabi SAW ke, maka kita pun akan sambung untuk kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina wa amalin bi adhkar al-masai was-sabah wa sairil adhkar al-waridah 'anil Mustafa wa salli salatan al-khashi'in fa inna dhalika 'aunun 'ala tahsil wa ta'lim. Beramalah dengan wirid-wirid di pagi dan petang. Ini kena untuk ilmu kena ada wirid. Kalau wirid kita adalah kat sini yang kita buat setiap pagi dengan setiap petang tu, kena beramal dengan wirid-wirid tersebut. Dan wirid-wirid yang datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lakukanlah solat dengan khusyuk. Hal ini kerana boleh memudahkan untuk memperoleh ilmu dan rajin belajar. Salat Muhammad. Dalam kita nak pergi solat jemaah, kita kena tahu juga hukum hakam. Salah satu daripada tanda akhir zaman yang akan berlaku di akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zaman
akan sampai pada manusia satu zaman yang sallallahu alaihi Muhammad, jemaah sedang berdiri untuk solat, tetapi tidak ada imam yang akan mengimamkan solat. Sampai tahap macam tu. Dia akan sampai waktu kita tak lagi lah waktu ni. Tapi pergerakan ke arah tu dah ada dah. Kalau dulu-dulu imam ni dia jadi imam bukan dekat jadi imam. Imam ni mampu juga untuk menyelesaikan masalah orang kampung. Orang kampung main rujuk kat dia dulu kan. Pergi jumpa tu imam, ada masalah keluarga jumpa tu imam, masalah zakat tanya tu imam, apa-apa tanya tu imam. Tu imam tu reti belakang. Maksudnya bukan dia tekan bekas dekat imam, dia ustaz, dia alim. Dalam bab masalah, tambah-tambah dalam masalah disebut sebagai Allahumma salli ala Muhammad, dia panggil apa, salli ala Muhammad, imam makmum ni retilah. Makin lama orang pandai baca Quran tapi tak reti dah dalam bab Allahumma salli ala Muhammad, fiqh ni, salli ala Muhammad dalam bab fiqh. Sampai kalau jadi apa-apa, bukan takat makmum tak reti, imam pun tak reti, tak tahu nak buat lagu mana, terbatai wuduk ke, nak keluar lagu mana, sampai tahap jadi gitu. Sampai satu hari tak, imam pun tak ada. Ulama sebut sebab waktu tu ada satu hadis Nabi SAW cerita tentang akhir zaman, ialah Allahumma salli ala Muhammad. Orang beramal, orang yang beramal ialah orang-orang yang jahil. Sedangkan qurra, orang-orang yang mahir Al-Quran, aku sebut qurra, orang yang alim dalam bidang Quran. Ulama mentafsirkan juga sebagai ulama. Mereka ni jadi orang fasik. Orang qurra ataupun orang yang alim ni dia jadi fasik pula. Yang beramal ni ialah orang-orang yang jahil. Dia beramal tapi dia tak mau mengaji macam mana cara nak betulkan amal dia. Tu dia buat amal ikut suka dia buat, tapi banyak amal. Sedangkan orang alim pula dia jadi fasik. Fasik ni dah mula jaga dia banyak buat dosa-dosa kecil, dia fasik. Sehingga kalau dosa pun dia buat, main jemaah pun dia tak pergi. Jadi orang yang reti tak pergi main jemaah, yang tinggal dekat main tu tinggal orang-orang yang fasik je, yang dapatnya jadi imam, yang nak jadi imam tak ada orang. Tu keadaannya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita tak sampai lagi lah pada zaman tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi duk jadi kot tu lah. Sejadah kita kat depan, bukan cerita sejadah, bukan cerita nak isi saf kena ada sejadah. Kalau tak ada sejadah pun saf masih kosong, kena isi saf. Saya sampai suruh budak-budak anak-anak kita ni, tarik sejadah biru tu, tarik bagi rapat ke sana, tarik bagi rapat ke sana. Lepas tu kosong tu biar tengah, ambil sejadah bubuh kat tengah. Pasal orang akan hanya semayang atas sejadah biru tu je, biru yang panjang tu. Yang tepi tu kalau bubuh pilah 83 kelapis sejadah pun dia tak pergi. Sebab syarat sah semayang berjemaah di tempat kita ni mesti atas sejadah biru tu. Tu perli lah tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya pun tak faham. Itu menunjukkan yang kita tak erti. Kita telah menyebabkan rosaknya saf pahala seorang depan, sebab saf tu masih kosong tapi kita tak pergi. Nabi SAW sebut, Allah dan para malaikat berselawat kepada orang yang mengisi kekosongan saf, lompang saf. Tengok ada saf kosong kat depan, depa pi duduk dekat saf depan tu, orang tu akan dapat Allah dan para malaikat selawat kat dia. Dia kira apa? Dia kira Allah nak selawat kan? Allah tak mau selawat kan? Aku suka lah. Aku nak duduk belakang, aku suka aku. Faham tak ni? Ini malu ke orang, menunjukkan yang kita tak erti. Lepas tu bila mai dia kosong lagu tu, jadi kosong tepi ni kan? Dia tengok kalau kadang kalau soft kapet tu dia terapat belah ni, dia akan kosong belah ni.
Kalau terapat belah ni, dia akan kosong ni. Jadi orang yang mai belakang tu, dia mai tengok, kapet biru dah penuh dah. Sejadah tu, jadah tak boleh. Pasal kapet biru tu syarat saf. Lalu dia pun pergi duduk belakang. Bila dia mai belakang, ada orang yang mai lambat lagi. Dia tengok ada orang kat belakang, dia tak tengok ada depan. Dia pergi sambung kat ni. Hendaknya belakang tu berselerak, penuh, depan tu masih kosong. Ini semua menunjukkan kejahilan kita dalam kita nak solat berjemaah. Betul lah Nabi kata apa? Tanda satu hari nanti sampai imam pun tak ada ni, dia akan jadilah. Pasal orang lah ni nak buat ibadat, tapi dia sendiri jahil macam mana cara untuk dia buat ibadat. Tu kena mengaji sikit tu. Puas dah tu cakap saja. Lepas ni kalau jadi kita tak. Saya ingat lepas ni kalau jadi lagu tu, saya nak suruh buang kapet tu. Tersebut langsung kapet biru tu. Saya ingat pekat tak main terus. Pasal apa? Sebab syarat sah mayang jemaah kat sini dia apa? Saya ada kapet tu. Atau perli lagi pekat potong tu mampu ya. Kita apa ni, ada Ustaz Jafri buat keluar fatwa baru. Baik, Allah salli sama. Bani tak boleh jangan buat itu. Malu kat orang. Jadi kalau ada ustaz-ustaz jemputan yang mai tengok kata tak reti dia ni. Dia tak reti. Kena pula dia sembahyang pula tang hujung. Dia jadi kosong tepi dia. Ya tak? Baik, subhanallah. Sama juga kita bila kita duduk dalam majlis ilmu pun, biar kita isi tempat kosong. Ingat pesan kat anak-anak ni. Makcik-makcik reti belakang dah. Ada ustaz-ustaz duduk mai, kita malu kat ustaz. Tang tu kosong, tang ni kosong. Pasal apa tak mau ganjak ke depan? Tak boleh saya anak-anak kita ni lah. Dia suka cuk tang ni tempat saya ni. Jangan siapa duduk kacau dah. Ambil kosong pergi lah tu. Aku tak pergi, aku duduk tang ni tempat aku. Jadi kata. Hendaknya Sayyid Muhammad, dia nampak kita ni tak reti. Kita tak tahu mana afdal dalam kita menuntut ilmu. Itu tak reti. Jadi tak mau macam tu. Kita tunjuk sikit yang kita ni reti sikit. Kita mau tunjuk kata kita ni belajar. Bukan nak duduk kat situ 3 tahun kerusi tu. Tang kosong kata pindah kosong tu. Tak mau pergi pasal apa? Pasal 3 tahun nak kena duduk kat situ. Tak saat kuliah tu sejam tu ya. Nanti esok kalau dah ada orang tu kita balik duduk tempat kita. Contohlah kan. Ni saya tengok ni belah ni je. Saya tak tengok belah ni pun. Pasal yang jadi masalah selalu depan-depan ni. Jadi subhanallah sehmat tuan-tuan. Allahumma salli Muhammad. Jadi kita apa? Kita lakukan solat dengan khusyuk. Solat Muhammad, berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal dengan wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia boleh memudahkan memperoleh ilmu dan menyebabkan kita akan jadi rajin belajar. Allahumma salli ala Muhammad. Wa yastaghila bi syukri bil lisani wal janan wal arkan wal mal wallahu muwaffiq. Kesimpulannya, sibukkanlah diri dengan mensyukuri Allah, sama ada dengan lidah, dengan hati, anggota badan, ataupun dengan kita membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Itu cara kita, Allahumma salli ala Muhammad, mensyukuri nikmat. Ya Allah bagi kat kita ni nikmat besar. Di antara nikmat besar ialah kita duduk dalam pengajian. Itu nikmat Allah pilih. Sebab Allah hanya akan pilih orang yang terpilih saja untuk duduk dalam majlis-majlis ini. Nabi kata, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah nak kepadanya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia dengan ilmu. Allah faqih. Allah yang akan bagi dia kefaqihan. Dengan maksud Allah bagi dekat dia ilmu, jalan-jalan untuk dia menuntut ilmu. Itu tanda Allah nak bagi kebaikan dekat kita dunia hingga akhirat. Maka syukurlah. Syukur macam mana? Dengan lidah, banyakkan memuji Allah, banyakkan berselawat, banyakkan berzikir. Dengan hati, cari amalan-amalan Salih Muhammad, buat amalan-amalan dengan khusyuk, muhasabah diri, banyak istighfar. Dengan anggota badan, dengan kita pergi solat berjemaah, dengan kita duduk dalam majlis-majlis ilmu, dengan buat kebaikan-kebaikan, dan kita banyak bersedekah. Itu adab menuntut ilmu yang ke-8. Dan insya-Allah Salih Muhammad, kita akan
sambung yang ke-9 selepas pada minggu hadapan insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok kitab Bahrul Mazi. Wallahu a'lam. Bab yang ke-65 hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fil wudu'i bin nabiz. Bab yang ke-65. Babu ma jaa fil wudu'i bin nabiz. Bab pada menyatakan berwudu dengan menggunakan air nabiz. Air nabiz ni air apa? Air nabiz ini ialah air rendaman kurma atau rendaman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rendaman kurma atau rendaman kismis. Cara nak buat dia, ambil kurma 5 ke 7 biji ke, jangan campur dua kurma dengan kismis, sama ada kurma atau kismis. Kemudian sallallahu alaihi Muhammad ambil ni minuman Nabi buat, Nabi suka minum yang ni. Lepas tu ambil air ni kosong lagu ni. Sallallahu alaihi Muhammad, kemudian buang biji kurma tu. Lepas tu carik-carikkan kurma tu, carik-carikkan kurma, masukkan dekat dalam gelas. Kemudian masukkan air. Nak kot rasa nak tambah sikit lagi, boleh tambah dengan madu sikit, buang susudu. Buang kat dalam tu, tutup, biar semalaman. Sallallahu alaihi Muhammad. Lebih kurang 12 jam. 8 ke 12 jam, jangan lebih pada tu. Jangan lebih pada tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian kalau sebabnya kita tak tu malam, katalah maghrib tak. Esok pagi boleh gunalah. Esok pagi untuk sok tu boleh minum dah. Untuk sahur. Tu Muslimat tu cara buat air nabiz. Minum dia jangan lebih pada 2 hari. Jangan duk biar lebih minum. Minum tu biar sallallahu alaihi Muhammad dalam tempoh lepas pada 2 hari dia akan jadi masam. Itu cara dia. Lepas kita dah siap malam tu, boleh buang dia punya apa ni, sedak-sedak dia tu, ataupun boleh minum sekali dengan sedak-sedak dia. Cuma kalau kita nak biar air tu kita nak minum bagi lama, kena buang sedak-sedak tu. Yang kita punya apa? Kita punya rincik-rincik dia punya kurma tadi ni. Kalau kita tak buang, dia cepat masam. Dia cepat sikit lah. Yang tu pun dia akan masam juga. Tapi kalau ada yang tu, dia lagi cepat masam. Maka tolong buang. Apa kelebihan dia minum air nabiz ni? Banyak kelebihan dia minum air nabiz. Dia panggil, Allahumma salli ala Muhammad, dia panggil infused water. Tu bahasa kita lah ni. Infused. Tapi nama dia air nabiz. Ada khasiat dia. Di antara khasiat air nabiz ialah sallallahu alaihi Muhammad, dia meningkatkan kesihatan menyeluruh dengan sifat alkali dia. Dia sebab air nabiz ni dia beralkali, so dapat menstabilkan pH dalam badan. pH tu bukan Pakatan Harapan. Itu adalah dia panggil apa tu, perkiraan tu ayak dekat dalam badan tu kan. Bukan ayak ni, apa dia panggil, pH ayak tu. Apa benda tu, apa yang itulah, apa benda tu adalah pH, tapi bukan tu. Tu yang pertama. Jadi dia juga bertindak sebagai ayak detox yang akan menyingkirkan toksik-toksik dalam badan. Yang keduanya, dia bagus untuk penghadaman. Sebab apa? Sebab serat dalam buah kurma tu, dia jadi air nabiz ni jadi sesuai untuk diminum. Kalau kita nak minum waktu sahur, itu yang terbaik. Dia akan mengurangkan lapar waktu kita puasa. Dia boleh memperbaiki sistem penghadaman sebab serat yang tinggi. Yang ketiga, dia membekalkan tenaga sebab fruktosa, gula semula jadi dalam kurma tu. Waktu bila kita buka puasa, kita disarankan untuk buka puasa dengan kurma, pasal dia dapat tenaga segera.
Yang keempat, dia boleh kurangkan masalah alergi, masalah alahan. Sebab salah satu khasiat yang ada pada kurma itu sulfur. Bila kita minum air nabis, dia akan bantu untuk mengurangkan alahan. Macam bersin, hidung berayak, sumbat, sakit kepala, boleh kurang. Yang kelima, dia mengelakkan sembelit. Jadi Salih Muhammad, bila kita minum air rendaman kurma ni, dia dapat bekalkan fiber secukupnya untuk mengelakkan masalah ni. Itu cara dia. Jadi bolehlah tuan-tuan nak beramal dengan ayat nabis. Sebab Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha cerita, kami biasa membuat perahan untuk Rasulullah SAW, ini ayat ni, dalam air minuman yang bertali di atasnya. Kami membuat rendaman di waktu pagi dan meminumnya di petang hari, atau membuat minuman di petang hari dan minumnya pada waktu pagi. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu ayat nabis. So, boleh faham lah. Buatlah, minumlah. Try buat malam-malam, buat, jadikan amalan pada setiap hari, sihat. Sebab dia minuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok muka surat ke-228, bab majaa fil wudu'i bin nabiz, bab pada menyatakan ayat semayang dengan mengambil ayat semayang dengan air nabis. An Abdullah bin Mas'ud qala sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma fi idawatik faqultu nabiz faqala tamratun tayyibatun wa ma'un tahurun wa ma'un tahurun qala fatawadda'a minhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya telah bertanyakan daku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah di dalam bekas engkau? Apa itu dalam bekas engkau tu? Maka kataku, air tamar ataupun air nabiz. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka sabdanya ialah buah yang bagus. Ia ialah buah yang bagus dan air yang suci. Katanya, maka mengambil wudu ia daripadanya. Itu hadis dia. Saya simak tu hadisnya. Kita ni mengaji, kita nak ambil, tak boleh ambil dia panggil zahir hadis, kita ambil perbincangan tentang hadis. Kalau kita baca zahir hadis ni, maksudnya malam-malam buat ayat tu banyak-banyak, esok ambil wuduk dengan ayat tu. Gitu. Tapi ulama duk bahas macam mana yang kata boleh, takat mana boleh, ataupun tak boleh, lagu mana, bincang tengok. 326 masalah. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah air nabis itu ialah buah tamar atau kismis dan seumpamanya, dari direndam ke dalam air supaya keluar manisnya kepada air. Itu air nabis. Kita dah sebut dah tadi. Maka air inilah yang diperbuat air semayang dengannya di atas kata setengah ulama. Setengah ulama kata boleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Adapun pada mazhab kita Syafi'i, pegang yang tu sudahlah. Tak mazhab orang tak apalah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita cukup pegang dengan mazhab Syafi'i sahaja, memadai dah untuk kita ni yang tak apa nak reti. Bila kita tak reti, kita pegang dengan satu mazhab, senang. Orang dah tolong kira dah dekat kita, tolong susun dekat kita. Follow yang tu je, ikut yang tu je, sudah dah. Tak usah duk pening-pening lagi dah. Perlu nak istimbat hukum sana, nak berkeluar hukum sini, kita ni tak reti. Bahasa Arab pun tak pandai, anak hantar pun duk terbalik lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Adapun pada mazhab kita Syafi'i, tiada sah mengambil air semayang dengannya. Maka telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan hadis yang menunjukkan sabda Nabi mengharuskan air semayang dengan dia. Demikian bunyinya. An Abdullah bin Mas'ud qala sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma fi idawatik. Diriwayatkan oleh Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya telah bertanya akan daku oleh Rasulullah SAW pada malam Al-Jin, apakah yang ada dalam bekas itu, air ke? Nabi SAW tengok ada satu bekas yang dipegang oleh Mas'ud. Nabi tanya, tu ayat apa? Tu ada apa, ada ayat ke? Nabi SAW nak berwuduk. Nabi nak ambil wuduk, Nabi tengok Allah Mas'ud pegang satu bekas. Nabi kata, tu ada apa dalam tu? Lalu Salih Ahmad, faqultu nabiz,
Maka jawabku, ia air nabith, bukan air mutlak. Faqala tamratun tayyibatun wa ma'un tahurun. Kata Nabi SAW, ia adalah buah kayu yang baik, yang lazat, dan air yang suci, lagi menyucikan. Maka fatawadda'a minhu, maka Nabi SAW pun berwuduk dengannya. Kata Abu Isa, ini Imam At-Tirmizi kata apa? Dan hanya sahnya diriwayatkan ini hadis daripada seorang yang bernama Abu Zaid, dan ia mengambil daripada Abdullah bin Mas'ud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Zaid itu seorang yang tiada diketahui akan dia di sisi ahli hadis, dan tiadalah kami ketahui adakah baginya riwayat lain daripada ini hadis. Itu perbincangan ulama hadis tentang sanad hadis itu. 327 masalah mengambil air semayang dengan air nabis. Apakah hukum dia? Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan sesungguhnya telah memikir oleh setengah daripada ahli kalam akan harus wuduk dengan air nabis. Itu setengah daripada ahli kalam kata apa? Harus untuk kita berwuduk dengan air nabis. Setengah daripada mereka itu ialah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, seorang ulama tabi'in, dan lain daripadanya. Dan kata setengah daripada ahli ilmu pula, tiada sah air semayang dengan air nabis, dan ialah perkataan Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Ini dah termasuk dah dalam mazhab kita Syafi'i. Kata Ishaq, jika dibalakan seseorang itu dengan pasti pakai air nabis, maka berwuduklah ia dengan itu. Tapi tayamum lebih suka daripada aku. Maksud dia kata apa? Bila dah tak ada apa-apa dah, tak ada dah ayak apa, tak ada dah kering kontang apa-apa ayak, tak ada dah, yang tinggal hanya ayak Nabi itu saja, wuduklah dengan dia. Tapi dia kata apa? Aku lebih suka kalau pi tayamum aja. Maksud dia apa? Maksud ayak tu tak payah pakai. Pakai apa? Pakai debu. Pi tayamum. Itu lebih aku suka, kata Ishaq. Kata Abu Isa, dan bermula perkataan mereka yang berkata itu tiada sah wuduk dengan air nabis itu lebih akrab kepada hukum Al-Quran, dan lebih kuatnya kerana Allah berfirman, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Jadi kata Allahumma salli alaihi pegarang kita, Allahumma salli alaihi, adapun ulama-ulama yang tidak mengharuskan menggunakan air nabis itu sebagai air wuduk, sallallahu alaihi Muhammad, ini pendapat yang lebih kuat, lebih akrab, lebih dekat kepada Al-Quran. Sebab Allah sebut falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Jika kamu tidak mendapatkan air, maka hendaklah bertayamum sekalian kamu dengan tanah yang suci. Surah Al-Ma'idah ayat ke-6, surah ayat tentang wuduk. Berkata Qastalani, diriwayatkan dari Abu Daud daripada Tariq bin Ibnu Jabir daripada Atta bahwasanya, manakah ia mengambil wuduk dengan nabis dan laban. Laban ni susu. Saya Muhammad, laban. Dan katanya bahwasanya bertayamum itu lebih suka kepada aku daripadanya. Kata Qastalani sallallahu alaihi Muhammad, daripada Atta, mana apa ni lebih ni, bila tak ada ayam boleh tak ambil guna nabis ataupun guna laban susu? Kata dia sallallahu alaihi Muhammad, bertayamum itu lebih aku sukai, itu lebih baik, dan telah mengharuskan wuduk dengan nabis oleh Al-Auza'i sallallahu alaihi Muhammad sebarang apa nabis, macam mana keadaan pun harus, kata Al-Auza'i. Dan Abu Hanifah menentukan harus dengan nabis kurma saja. Abu Hanifah pula dia ada spesifik sikit, nabis kurma saja boleh wuduk.
Adapun nabis kismis tak boleh, atau buah-buah yang lain tak boleh pakai. Boleh ke nak buat ayak, reman ayak daripada buah yang lain pun boleh juga. Tuan-tuan pergi ambil buah durian. Merepek durian tu, sudah makan sudah lah. Kurma, rambutan, apple, ini buat rendam besok minum, boleh ke? Buah tin, boleh kan? Allah SWT Muhammad, dia nak ambil ayak tu, dia punya pati, dia punya apa, dia punya rasa yang keluar tu, manis yang keluar daripada buah tu kan. Itu yang kita nak tu. Jadi ayak dah ni dia tak buat lagu tu, dia buah tu mesin tu buat je dah jadi fresh orange, jadi fresh tu fresh ni. Zaman dulu Nabi SAW dia nak ambil tu, pergi pati tu. Maka kata Imam Abu Hanifah, yang harus cuma Nabi kurma je pasal bertepatan dengan ayat, dengan hadis ni. Di luar negeri dan qaryah pada waktu luput ayat, kata Abu Hanifah, dia limit. Syarat dia yang pertama mesti ayat Nabi daripada kurma saja. Yang kedua di luar negeri dia, waktu dia sedang musafir di luar negeri. Yang ketiga Ustaz Asyik Muhammad, dan luput ayat tak ada langsung, tapi yang ada ayat Nabi saja baru boleh pakai. Itu pun kurma saja, yang lain tak boleh. Kalau tiba-tiba ada ayat Nabi sebab pada kismis, tak boleh pakai. Kurma saja. Salih al-Samad. Dengan syarat lagi, ada syarat lagi. Syaratnya Nabi itu manis halus, lagi hanyut ia pada anggota seperti ayam. Ya, bukan jenis berkutai-kutai berkeladak ni, jenis nipis dah, jenis dia buang dah dia punya keladak-keladak tu. Kalau tuang tu jadi macam ayam biasa je, macam tu. Itu pendapat daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, mazhab Hanafi. Dan kata Muhammad, dihimpunkan antaranya dan di antara tayamum. Saya Muhammad kata Muhammad, Nabi buat, tayamum kena buat juga. Dan kata Abu Yusuf seperti Al-Jumhur, jangan mengambil wuduk dengan dia sebagaimanapun, macam mana pun tak boleh, kata Jumhur. Kata Abu Yusuf dan Jumhur ulama juga kata macam tu. Tak sah. Dan ialah mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Dan kepadanya kembali Abu Hanifah, sebagaimana mengatakan dia oleh Qadhi Khan bahwasanya tetapi dalam kitab Al-Mufid yang terbilang setengah daripada kitab-kitab mereka itu, apabila mencampak ke dalam air akan beberapa biji kurma, maka jadi manis air itu dan tiada hilang daripadanya nama air, haruslah berwuduk dengan dia dengan ketiadaan khilaf di sisi mereka itu. Kalau ayak tu banyak, bubuh ayak dekat, bubuhlah kurma kat dalam tu, bubuh kurma dalam tu, asallah manis-manis kurma sikit, tapi orang masih panggil ayak lagi, orang tak panggil ayak kurma, panggil ayak lagi. Maka sah. Salih al-Syekh Muhammad, orang tak ada khilaf daripada perbuatan tersebut. Dan mengambil hujah mereka itu dengan hadis masuk dalam masalah 326 itu. Dan kata Qastalani telah meriwayatkan hadis Ibnu Mas'ud ini oleh Abu Daud dan bertambah perkataan fatawadda bihi, dan dia mengambil wuduk itu dengan dia. Salih al-Syekh Muhammad. Dan telah dijawab oleh ulama dengan bahwasanya ulama salaf telah muwafaqat mereka itu mendaifkan hadis Ibnu Mas'ud itu. Sebagian ulama salaf mendaifkan hadis Ibnu Mas'ud tadi yang kita baca tadi ni. Dan jika sekiranya kita qabul akan sahnya, maka ialah mansukh. Kerana demikian itu adalah ia di Makkah dan turun firman Allah Ta'ala fatayammamu, itu adalah negeri Madinah dengan ketiadaan khilaf. Dia kata boleh jadi. Salih alaihi Muhammad, Allahumma salli Muhammad. Dia tolong baca, tak nampak. Kata Allahumma salli alaihi Muhammad, Allahumma salli alaihi Muhammad, kata sebagian ulama salaf sebut kata apa? Yang Nabi SAW buat berwuduk dengan ayat Nabi itu, peristiwa itu berlaku di Mekah. Sedangkan turunnya ayat tentang tayamum itu, Allahumma salli alaihi Muhammad, waktu di Madinah. Maksudnya benda ni telah dimansukhkan. Saya sebab dengan turunnya ayat tentang tayamum. Jadi tak payah dah
duduk berwuduk dengan air nabis memadai dengan dia bertayamum sahaja. Apa Rauf? Kita apa? Dengar ni Lelok. Apakah dia tanya soalan dia? Apakah, minta maaf saya tak boleh nak baca tu, dia kecil. Dia boleh besar lagi kan tulisan kan. Apakah salih alaihi Muhammad ayat yang terpercik, ayat wuduk yang terpercik masuk dalam ayat wuduk kita tu, dia jadi ayat tu jadi mustakmal. Dengar ni Lelok. Salih alaihi Muhammad. Yang pertama, ayat yang ada di depan kita tu kurang daripada 2 qullah. Kita ambil ayat cebok, kita ambil ayat wuduk dengan cebok yang kecil ni. Tu yang pertama. Satu lagi ayat yang 2 qullah tu. Bukan 2 biji kolah. 2 qullah. 2 qullah ni nak mudah kira 60 cm lebar, 60 cm panjang, 60 cm dalam. Lebih kurang 2 kaki kali 2 kaki dalam 2, lebih kurang lagu tu lah. Saya dah kecil je 2 qullah ni sebenarnya. Kan sama mana pun satu kan. Kalau 2 qullah ambil wuduk, ayat depan mercik balik masuk dalam tu, tak ada masalah. Ayat tu tak bertukar jadi ayat mustakmal. Clear dekat tu? Isu dia kalau ayat kurang daripada 2 qullah. Ambil cebok, ambil wuduk dalam cebok ni. Bila kita ambil wuduk, ayat wuduk kita menitik masuk balik dekat dalam tu. Boleh jadi mustakmal, boleh jadi tak mustakmal. Macam mana jadi mustakmal? Mustakmal ni masuk ayat yang suci tapi tidak menyucikan dan tak boleh lagi digunakan untuk berwuduk selepas. Allahumma salli ala Muhammad. Dia jadi mustakmal bila ia melibatkan basuhan yang pertama, tetapi tidak pada basuhan yang kedua dan yang ketiga. Dia ambil wuduk, basuh muka mula-mula, basuh muka, belum ayat tu betul balik dekat dalam tu, maka ayat tu jadi mustakmal pasal dia basuhan pertama, basuhan wajib. Basuh yang pertama ayat tak masuk, basuh kali kedua baru masuk, maka ayat tu tak jadi mustakmal sebab basuhan kedua basuhan sunat. Clear yang tu, mudah-mudahan terjawab. Ya dah? Okey. Baiklah Ustaz Muhammad, kita sambung lagi. Jadi subhanallah, Ustaz Muhammad kata dia, dan jika sekiranya kita qabul akan sahnya, maka ia telah pun mansukh. Yang ini maksud telah dibatalkan. Kerana yang demikian itu ia di Mekah, kisah yang berlaku yang Nabi SAW ambil ayat wuduk dengan Nabi ini, kisah ni berlaku di Mekah. Dan turun firman Allah Ta'ala, fatayammamu pula, yang suruh Nabi SAW tayammum, untuk suruh umat Islam tayammum ini, ia turun di Madinah, yakni lepas daripada Nabi SAW telah berhijrah. Dengan maksud ayat itu telah memansuhkan tindakan Nabi SAW hari itu. Sallallahu alaihi wasallam, dengan ketiadaan khilaf. Tak khilaf dah, betul dah benda tu. Maksudnya susunan tu betul dah, tak ada khilaf dah. Ulama tu setuju dah. Yang ni berlaku di Mekah, yang ni berlaku dekat Madinah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ialah kerana lepas Siti Aisyah radhiyallahu anha berakad ataupun ditanggungkan hadis Ibnu Mas'ud, iaitu nabis, yakni air tamar kering berendam tiada mengubah ia akan sifatnya. Boleh jadi yang berlaku ialah sallallahu alaihi Muhammad, ayat tu walaupun ayat nabis tetapi dia tak mengubah sifat ayat tersebut. Maksud ayat tu mungkin banyak yang dibuat tu ayat, faham tak ni? Tak ubah tiga benda yang mengubah ayat tu. Dia jadi, Allahumma salli ala Muhammad, dia jadi mustakmal ataupun mutanajis, yang keluar daripada ayat mutlak 3: bau, rasa dengan warna. Tai cicak jatuh dekat dalam, Allahumma salli ala Muhammad, tai cicak jatuh dalam, sallallahu alaihi Muhammad, dalam kolah. Kalau jatuh dalam kolah, sallallahu alaihi Muhammad, maka lagi tak berubah bau, warna, rasa. Rasa ni bukan ambil rasa ke tu, dia rasa tekstur ayak tu, dia dah jadi berminyak, dia jadi pekat, dia apa,
Ha? Belendiak. Itulah. Tu rasa tu, tekstur daripada ayak tu. Warna-warna lah, tukar jadi hijau dah jadi. Tak? Kalau hijau, ayak tu nampak hijau, tapi disebabkan lumut, okey. Ayak nampak hijau tapi lumut. Tak ada masalah. Faham tak ni? Ayak yang berubah warna secara semula jadi disebabkan tanah, disebabkan lumut batu, boleh sah lagi untuk ambil wudu. Rasa bau tak cerita lah, memang bau lah. Tapi kalau bau tanah, bau yang asal daripada sungai, tak apa, bau ayak. Kadang-kadang dia pam ambil ayak bawah tanah kan. Ambil boring. Boring. Kita ambil wudu kumur-kumur. Rasa kat dalam ni. Rasa apa? Rasa tanah. Kan? Basuh muka, Allah. Semua berseri je muka lepas tu. Saya semat. Boleh? Tak ada masalah apa. Bau. Ini bau yang berlaku, yang berubah disebabkan oleh salih alaihi Muhammad. Ayak mutlak, suci lagi menyucikan. Lepas tu pergi ambil jagung, blend jagung tu elok. Jagung tu suci tak? Suci tak? Suci. Masuk dalam ayak mutlak tu. Maka dia jadi apa? Dia jadi ayak yang suci. Dia panggil, Allah SWT, ayak yang suci lagi tidak menyucikan. Mula-mula ayak mutlak, lepas tu ayak jadi ayak jagung, ditukar nama. Ayak kosong masuk teh. Teh tu suci lah. Suci lah, bersih lah. Tidak kita nak minum, masuklah tu. Kita panggil ayak apa? Ayak teh. Ni apa? Ni apa? Ni gelas. Itu saja. Ini InsyaAllah saya tuan, jadi faham dah macam tu. Boleh jadi demikian keadaan dia. Jadi kita pegang satu benda sudahlah, settle, selesai masalah. Kita berpegang dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Allah SWT bahawa air Nabi tidak harus untuk dijadikan ayak wudu. Saya faham. Jadi kalau kita pergi jalan tempat, kita bawa ayak Nabi kita, adalah seberkah ayak Nabi kita tu, bawa pergi berjalan. Kemudian tiba-tiba tengok ayak tak ada, kering kontang, ayak tak ada, langsung nak wudu. Apa yang kita kena buat? Kita buat apa? Tayammum. Ayak Nabi tu buat apa? Minumlah. Ya, macam mana ni? Nak tayammum ni? Tayammum lah. Ayak Nabi buanglah. Dah buang, minumlah. Sebab memang bawa tu untuk minum pun. Bahkan kalau kita ada ayak dalam perjalanan kita ada ayak kita tu memadai untuk kita minum dan binatang tunggangan kita minum. Sampai satu tempat ayak tak ada untuk wudu, yang ada ni hanya ayak untuk kita minum dan binatang tunggangan kita minum. Lepas tu nak kena sembahyang, nak kena wudu, apa yang kita kena buat? Pasal apa tayammum? Ya, pasal minum, jaga nyawa tu lebih boleh tu. InsyaAllah mudah jadi manfaat. Kita Allah SWT jumpa lagi minggu depan dalam kita bincangkan salih alaihi Muhammad. Allah SWT kita sambung perbincangan kitab kita yang berikutnya, iaitulah bab berkumur-kumur sebab minum susu. Minum susu kita kumur-kumur, apakah hukum dia? Baik, insyaAllah saya sama. Esok tak ada kuliah. Pasal esok saya ada program, saya ikut program Habib Omar. Lusa ada kuliah balik. Kalau yang mana ada lah, yang balik tak apa lah. InsyaAllah lusa ada kuliah balik macam biasa. Esok aja. Esok nak pergi majlis Habib Omar, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.